Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 6. Tak mana ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka tatkala balir budak-budak itu, maka mestilah dua ibu bapa pun bersangat-sangat menekang di atasnya budak-budak kepada mengingatkan dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh tegah, bahkan serba-serbi yang bersangkut paut dengan agama, dan bekal bagi beberapa tempat yang di hadapan lagi. Dan jika adalah ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri sekalipun, maka bersabit dengan buku budak-budak ini, banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran-ajaran agama dengan masing-masing tak peduli, atau dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia jua, yang dikatakan perkara yang serba salah di atas mendapatnya. Tak padanglah dengan habis belanja dan susah lelah, maka apabila beralih daripada dunia kepada mati, maka situlah baru dapat terkejut yang amat-amat besar dan sesar yang amat sangat. Dan nyatalah kata sehabis-habis berharga pekerjaan agama, dan sehabis-habis kenalah kepada sekalian orang-orang yang sungguh-sungguh kepada paksakan anak-anaknya kepada mengaji agama serta beramal dengan ilmu-ilmu yang mendapatnya, maka adalah pendapatan ini tidak sekali-kali berfaedah dan berguna pada ketika itu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka tatkala balik budak-budak itu, balik ni bahasa Arab, Melayu kata sampai, balagha maknanya sampai. Kalau balagha sampaikan, baligh hendaklah kamu sampaikan. Balagha yuballighu, tabligh, tabligh menyampaikan. Tak, tabligh maknanya menyampaikan. Kita semua ini umat tabligh, bukan jamaah tabligh, umat tabligh.
Umat tabligh lain, jamaah tabligh lain. Umat tabligh maknanya umat yang menyampaikan apa yang baik, iaitu perkara-perkara agama kepada orang lain. Nah, tu umat tabligh. Tu kita tak dapat tidur. Nak suruh orang buat kebajikan, suruh buat benda baik, beritahu cerita-cerita yang benar. Nah, tu panggil umat tabligh. Yang Nabi SAW kata, balighu anni walau ayah, sampaikanlah berita daripada aku ini, yang ini kepada orang lain, walau ayah, walaupun satu ayat. Jamaah tabligh tu hak kita kenal tu lah, hak tidur surah tu. Nah, tu jamaah tabligh. Itu kumpulan. Tapi kalau umat tabligh, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tabligh bukan hak sama mana individu atau kumpulan. Nah, itu adalah tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah. Kita dengar hadis, kita sampai kepada orang. Kita dengar satu hukum, beritahu kepada orang. Orang tak boleh dengar, sudah, biar orang lain pula. Dah. Baligh maknanya yang sampai umur. Maknanya orang yang sampai umur. Sampai umur dengan beberapa alamat, beberapa perkara. Di antaranya iaitulah alamat yang hanya ada pada kaum wanita sahaja, iaitu keluar haid, atau beranak, atau nifas. Balik laki-laki tak ada. Tak. Keluar mani laki-laki dan perempuan. Balik tak? Keluar mani. Laki-laki ada keluar mani, perempuan ada keluar mani. Nah, tak keluar haid perempuan ni, keluar mani. Balik. Tapi 9 tahun sekurang-kurangnya keluar mani, balik. 9 tahun sekurang-kurangnya keluar haid, maka balik. Nah, kalau 7 tahun keluar darah budak perempuan, kan haid lah. Darah lain, bukan alamat balik. Gitu. Ada orang tanya, darah perempuan keluar mani tak? Sebab ada orang mengatakan laki-laki je keluar mani, perempuan tak. Suatu hari seorang sahabat perempuan radhiyallahu anha datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau kita bermimpi kena mandi ke tak? Nabi kata, na'am iza ra'atil ma', ya, kena mandi kalau perempuan yang bermimpi itu nampak air. Bukan mimpi nampak air sungai Terengganu, maknanya kalau keluar mani. Dan pada hadis yang lain, dimuskilkan akan keluar mani bagi pihak perempuan. Maka Nabi kata, guana mu siapa tak percaya perempuan keluar mani. Mudah tengok anak yang lahir, ada mirah mak, tak? Ada meh ayah. Hak meh ayah tu daripada mani ayah. Ada meh mak, ikut mani mak, daripada mani mak. Faham? Kerana itulah dua mani dia berkongsi. Maknanya sama-sama mak pun ada mani, ada air mani. Nah, kita lihat kadang-kadang rupa dia, mata macam mak, hidung macam ayah, mulut macam mak, dahi macam ayah. Nah, kadang-kadang dia tengok ayah belaka, putih macam ayah, comel macam ayah, tak ada sikit mak. Tidak mari lagi, dia besar baru teringat. Ada tak? Masa kecil tu ayah belaka. Nah, comel macam ayah, rambut lebat macam ayah, lesung pipik macam ayah, hidung macung macam ayah. Nah, mata-mata sabun macam ayah, tak ada sikit ni mak ni. Nah, kok mana pula? Oh, bila dia besar dah 14 kali SPM. Oh, nurung mau. Faham? Ada juga. Ni dengar pula.
Tak tiru kod jisim, kod jiring, kod tubuh, kod sifat. Tak. Habis. Jadi bila balik sampai umur budak-budak itu, mesti ni wajib. Dua ibu bapa pun bersangat-sangat lah. Wajib, dua ibu bapa ni wajib atas. Mana atas ibu bapa datang satu kewajipan, iaitu sangat-sangat menekan atasnya anak-anak kepada mengingat dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh tegak. Yakni kena dedahkan anak kepada ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang i'tiqad, tentang iman. Kau pandai nak panggil apa? Kau tulis belaka. Dia panggil ilmu tauhid kerana ilmu tu tujuan nak mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada af'al dan pada asma'. Dia panggil ilmu iman kerana ilmu ni bicara tentang hati, perkara-perkara keimanan. Tak? Dia panggil ilmu akidah, ilmu i'tiqad kerana segala perkara yang dipelajari itu disimpulkan di dalam hati. Tak? Sebagai pegangan. Dia panggil ilmu i'tiqad. Ada orang panggil ilmu sifat 20. Kerana masyhur kadang-kadang tu dengan belajar cara mengenal sifat 20. Tak mesti belajar kod sifat 20. Sifat 20 cara khalah dia panggil. Tak? Cara salah dia tak panggil, tak bawa dengan sifat 20. Dia kata Allah Ta'ala lah yang ada, yang wujud, yang menjadikan segala langit dan bumi. Dalilnya buat mari ayat Quran tu cara salah. Kau pandai lah cara mana pun, tak usah bala. Nak belajar sudah sampai dapat mengenal Allah. Ma'rifatullah awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal daripada segala perkara yang berkait dengan agama, mengenal Allah dulu. Tuhan yang menjadikan kita. Supaya bila mengenal Allah, maka ibadah kita pun benarlah hal tuju itu. Kerana itu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, fayajibu awalan alaika an ta'rifal ma'bud summa ta'buduh. Maka wajiblah awalnya atas kamu bahawa kamu kenal akan Tuhan yang kamu sembah, kemudian kamu sembah akan dia. Fa kaifa an ta'buda man la ta'rifuhu. Maka macam mana boleh kamu menyembah, beribadat kepada orang yang kamu tidak kenal? Pelik. Lepas tu kena mengenal Allah. Nah, sekarang cukup mudah. Nak mendapatkan pelajaran agama cukup mudah. Macam makan kacang. Zaman dulu ya orang ngajar. Tak ada. Belayar kapal. Di Haji Mekah. Nak belayar. Zaman dulu. Sebab tu keluar perkataan Ibn Ruslan, malam yakun ya'lamu za falyas'ali illam yakun mu'allima falyarhali. Barang siapa yang tidak alim, hendaklah dia belajar. Jikalau tidak ada orang alim, hendaklah dia belayar. Dia gitu. Belayar tinggal kampung hari tu. Kerana apa? Menuntut ilmu. Sebagaimana para sahabat, ulama-ulama tabi'in. Tak, kita dengar cerita-ceritanya belayar terus. Kita tak belayar. Tak, kita tengok kapal layar. Belayar tinggal kampung lama. Allahu Rabbi. Tak, besarnya, tingginya hemah orang dulu-dulu. Nah, sampai belayar tinggal anak cucu, tinggal adik kakak, tinggal kampung lama, tinggal kedai, tinggal kebun. Nak belajar, leni dah ayah bayar dah. Depan mata. Ilmu benda nak ngaji. Faham tak? Ilmu benda nak ngaji. Boleh ngaji belaka dulu tak ada. Pak pada ain tak jumpa cara orang ceritalah, tanya orang tua-tua dulu cikgu. Betul tak? Ada. Macam learning habis surah. Suti surah pula 7 malam lain sama ustaz. Mudahnya learning. Zaman dulu nak ngaji kitab ni tak boleh beli. Upah orang tulis. Tu guru kita dia upah orang tulis. Masa tu dia nak ngaji kitab Musalli dengan kitab Faridah. Tak jawi je. Tak ada jual. Tak ada jual. Tahun 50-an. Duduk di Ulu. Upah orang tulis. Upah dia buat bendang semusim. Semusim buat kerja bendang, cedung. Boleh licin buat upah orang tulis kitab Musalli. Boleh pergi nadah. Learning tambung-tambung kitab
RM1.50 musolli. Naik sarang laba. Dah laku. Tak, pagi dah laku suti. Spiderman duduk atas kitab. Duduk karu. Dah laku. Kelisa. 9 bulan kena tunggu tepah. Ada dah pitih ni. 42,000 nak bertebak. Tokai kata tarak 9 bulan tunggu. 42,000. Hak ni Allah siang setengah musolli. Walik lalu. Tak ada masa. Tapi bukan sini kat lain. Dulu hebat. Syekh Daud Fatani naik belayar, kapal layar. Pergi ke Mekah dengan Syekh Abdul Samad Falimbani. Tu guru Syekh Tuk Pelang ngaji Mekah. Bukan kapal terbang jet 747 siap dengan pramugari. Nampak? Pramugara pun ada juga hak ternoda. Cukup mudah lah ni. Bila mudah maka jadi lupa kita. Bila mudah. Rabi'atul Adawiyah. Dalam rumah dia tak ada baik. Berbatu-batu dia ambil air di telaga. Waktu malam, Rabi'atul Adawiyah tidak keluar pada waktu siang. Takut orang tengok bayang dia, bukan muka dia, bayang dia tak mau orang tengok. Sebab dia kata Allah Ta'ala firman waqarna fi buyutikunna. Hei kaum perempuan, duduk diam di dalam rumah dalam keadaan terhormat. Tak keluar. Tengah malam dia ambil air. Jauh. Telaga dia bukan macam telaga kita. 2 kerek je. Tak payah karat. Celup, lambung, piung, terbang, naik tak atas. Faham? Berpuluh-puluh kerek tanah Arab. Nampak? Tapi 300 rakaat tahajud tiap-tiap malam. Gapuang. Gapuang. Kita 40 tahun tak boleh 300 rakaat. 40 tahun. Buat apa? Air terlampau banyak. Terlampau banyak air. Dalam bilik air sepala pahit. Hak tu bawah. Hak hujan. Nampak? Hak pahit hujan sepuluh pahit. Pahit untuk basuh dalam jambang. Pahit tu ikan flower hong. Suku pahit. Pahit basuh kereta. Pahit siram bunga. Banyaknya pahit, mudahnya air, tak boleh sembahyang tahajud. Bila banyak jadi gelak gambar. Macam kelalawa. Kelalawa ni dia tak boleh kalau banyak cerah sangat. Dia kena gelak sama-sama baru nampak. Maghrib baru boleh terbang kelalawa. Kalau kita igat kelawar, Batman tu lah. Kita lepas tengah hari, langgar habis tiang-tiang lapu. Cerah sangat. Tak boleh power sangat. Jadi tak ingat. Kita gitu terlampau banyak nikmat maka jadi gelak gambar. Gitu. Tak boleh tahajud baik Allah. Bercelubu tu baik air baik. Mengingatkan dengan segala ilmu iman. Belajarlah. Rata ada orang ngajar kitab, macam-macam kitab lah. Orang ni berakhir kitab Aqidatun Najih Allah. Orang ni berakhir kitab Tauhid Salah, Aqidah Wasatiyah. Kitab Perisa Mukallah. Aku pandai lah. Asal belajar dan dapat mentauhidkan Allah. Tak cukup pula dalam kitab, boleh pula beli VCD. Ada pula CD-ROM. Ada kaset pula. Dalam internet pula ada orang ngajar. Boleh pilih pula ustaz. Tiba-tiba jahil juga alik awal. Jahil juga. Dan ilmu suruh tegah. Ilmu suruh tegah. Dia ni, hukum ni, kehidupan kita biasanya tak boleh lari daripada 2 perkara. Suruh dan tegah. Suruh dan larang. Amar dan an-nahyu. Al-amru wan-nahyu. Nampak? Amar apa? Suruh daripada Allah dan Rasul. Benda yang Allah suruh, benda yang Rasul suruh. Suruh itu ada suruh wajib, ada suruh yang sunat. Larang pun ada larang wajib, larang sunat. Jadi kita belajar dalam Quran, dalam hadis, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, supaya kita jadi umat yang taat.
Taat ni maksudnya apa yang Allah Ta'ala suruh buat, apa yang Allah Ta'ala larang tinggal. Kalau kita tak tahu benda Tuhan suruh, nak buat lagu mana? Seorang pekerja, dia mesti mendapatkan arahan pekerjaannya pada waktu pagi bila dia masuk ke pejabat. Dia nak tahu benda arahan dia hari ni. Kalau dia tak tahu benda orang suruh, dia tak ditanya, dia tak buat kerja tu. Lepas tu kena buang kerja. Mesti nak tahu arahan ni, kena keluar ke, outstation ke, kena gimana ke, meeting ke apa, dia ada arahan. Lepas tu dia ada larangan pula. Tak tahu benda ni dilarang buat, bila buat menjadi satu kesalahan. Lepas tu nak kata saya tak tahu, nak kata gitu ke bos jabat. Bos jabat kata buat ni, buat alik habis mesin photostat jabat balik rumah. Ingat ke tak apa? Jawab gitu. Akhirat gitu lah. Guana gini buat benda muka, benda maksiat, benda ni, benda haram kan, ini kena laknat kan. Ni tak sah kan, akak jual beli lagu ni. Kita nak jawab tak tahu. Sudah kerja. Lepas tu dalam ayat kata wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua yang dibawa datang oleh Rasul daripada Quran maupun sunnah, fakhuzuh, ambil. Dan apa jua yang dilarang oleh Nabi akan kamu, sama ada larangan itu daripada nas, wahyu, Al-Quran ataupun sunnah, maka fantahu, kamu berhenti. Tidak tak tahu tak berhenti. Macam-macam ayat tentang suruh dan larang. Dia ada ayat amar, dia panggil ayat nahi. Amar maknanya suruhan, tuntutan. Nahi maknanya tegahan dan larangan. Tak belajar bab nahi. Nahi babuji itu pandai. Saya diterkeling. Nampak? Mu tahu benda nahi, tahu lah. Nahi meri zindagi meri muhabbat. Waktu cerita tamih. Tambah waktu benda Tuhan larang. Larangan dia berkait dengan suruhan. Suruh pun berkait dengan larangan. Seperti suruh berhenti. Suruh kau. Suruh berhenti. Suruh jangan buat. Wala taqrabuz zina. Tuhan suruh. Suruh apa? Suruh jauhi zina. Dia gitu. Faham baik? Bahkan serba-serbi yang bersangkut paut dengan agama, kena ajar anak-anak kita walaupun tidak sekaligus berperingkat-peringkat sebagaimana kita juga mengaji berperingkat-peringkat. Sebab tu kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesempatan kepada kita hadir pada majlis-majlis kuliah. Di masa yang sama, adik kakak kita, sahabat handai kita tidak dapat hadir di majlis-majlis kuliah kerana terpedaya dengan dunia, kerana sibuk dengan urusan dunia. Kita syukur banyak-banyak lah, walaupun lewat dah baru nak dengar. Tapi dan juga hak dan teguh masa ni duduk tengah kira pitih kedai. Kira-kira 100 ikat kita. Kira-kira 100 ikat kita, mampu dalam gitu. Tak apa dia kata, kalau mati ada Syekh Hamid boleh mari buat belaka. Betul dah. Tapi bekalang kita tu, sakut paut ni yang paling penting. Inilah roh kehidupan, iaitu agama. Apa jua agama nombor 1. Dia formula 1. Bukan kata tu Schumacher. Faham? Nombor 1, nombor 1 agama dulu. Hatta kalau nak pilih bini, agama dulu. Nak pilih bini, agama dulu. Apa jua nak buat, agama dulu. Bangun pagi, agama dulu ingat. Nak tidur, ingat kepada agama dulu. Nak kerja, agama. Dia tak boleh lari, tak terpisah sedikit pun. Sebab kalau agama diabai, dibelakangkan, maka bertemulah dengan kegelapan. Nabi SAW kata, bagi orang muda-muda lah nak menikah, dia kata tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Li jamaliha, kerana comelnya. Yang kedua, li maliha, kerana hartanya.
Yang ketiga, li hasabiha, kerana keturunannya. Yang keempat, li diniha, kerana agamanya. Kalau ada pak-pak ni pada seorang perempuan, molek, tapi payahlah. Dia seorang yang comel, keturunan bangsawan, jutawan, lagi pula orang yang alim dan wara'. Nak payah nak jumpa, melainkan se-se ada. Nak comel, tak ada pitih. Pitih banyak, udus pangkoang. Tak. Pitih banyak, anak bangsawan, tak comel. Beragama, tak ada pitih. Nah, kalau ada pak-pak tu. Nah, tapi kalau ada se saja, maka Nabi SAW bersabda, fasfar bizatidin taribat yadak au kama qala. Pilihlah yang beragama, nescaya lega dua tangan kamu. Nah, apa lega hak beragama dah semayang, berdoa. Suami nak pergi kerja ni berdoa, biar Tuhan murahkan rezeki, nak cari duana. Isteri solehah hak beragama tu tunjuk contoh. Payah tu. Nah, nampak suami ustaz motosikal berdoa minta keselamatan suami. Nah, jangan tepuh orang tengah jalan, biar sempat balik ke rumah. Tu kata dalam hadis yang maksudnya perempuan yang solehah ini seperti seekor gagak yang putih di dalam 200 ekor gagak hitam. Payah nak jumpa. Nak ada payah nak cari duan ni. Nak kita nak turun kerja, dia berdoa supaya Allah Ta'ala berluaskan rezeki yang halal. Allah Ta'ala selamatkan pergi balik dalam perjalanan. Nak cari duan ni. Tu kata agama. Dan gitu juga kalau anak-anak yang beragama, Allah, ada beza lalu dah. Sejuk mata mak memandang. Tak? Dan anak beragama, tapi sama ayah-ayah dan ibu bapa tak mahu anak beragama. Dalil mereka tidak reda anak mereka ke sekolah agama. Tak reda. Aku tak reba dunia akhirat. Dan dia kata lagi tu, tak reba. Kita ni salah besar dah. Salah besar dah. Asal kita ni dicocok oleh heroin dunia dalam otak kita. Jenis morphine. Nampak lama dah kita bih pada mak giang. Nak otak dia masuk heroin. Kita masuk dunia lama ni cocok 50 tahun seorang tu cocok. 5 tinggal 16 tiup sehari. Nah, dengan environment persekitaran yang mengejar dunia. Nah, cakap dunia belaka. Kita bilang adik-beradik kita. Adik-beradik berapa orang? 8 orang. Anak saudara, sepupu, pak saudara, mak saudara, mak dua pupu, pak saudara beraya, mak saudara anjing, masuk belaka. Seramai beratus-ratus tu, berapa orang ulama? Nah, tak ada sekor. Tak ada sekor. Hak kerja cari makan pagi petang berapa orang? Tanda. Oh, tak cukup jari tangan. Kalau hak cari dunia ngak akhirat. Dah. Ini nak khabar akhir zaman. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sungguh daripada hamba-Ku yang bersyukur. Dan dia kata mengata anak-anakmu tak ada sekor ulama. Anak-anak aku pun tulis. Dan dia kata mengata ular dalam semak ada belaka. Nah, sungguh sebab apa? Bila dah tak berjaya dah anak-anak kita mencari dunia, baru kita nak alih pandangan kepada akhirat. Nah, tu sama-sama gitulah. Baru nak cuba akhirat pula. Kawan curi rata riti tu. Nah, tak cakap nak 14 buah sekolah buang. Nah, bukannya curi kapur sekolah, pintu pagar sekolah curi. Nah, tak ada cang tau. Buat pergi pondok ngaji hadis. Darah cetong. Faham? Dia bukan tempat orang pusat pemulihan ni. Nah.
Nak hak cerdik-cerdik IQ tinggi, nak ngapa nahwu, sarah, bayang, ma'ni, badai, isti'arah, makulah, macam-macam hukum, macam-macam ilmu. Nak ngapa? Dah pergi darat cerita lembu, macam anak lembu gitu, budak. Nak ngaji apa? Nak jadi ulama. Lecing pula nya bahang ni. Dengan buru-buru titik tu guru lecing. Nya kau habis. Nah. Gesta dah, Samsung dah kapung. Nah. Batu ni kita dengar ni nak beki. Beki balik. Dengar beki balik. Nak beki, macam beki rumah tak boleh nak beki semua. Dok rock, beki sikit-sikit. Hak mana ping dulu. Tangga ngecat, tangga cabut sekeping dengan cat lama. Kalau kita bahan cat baru dulu bodoh tangga lu mustahak. Hak nak jirit hari-hari, cat ketiang sikit pitih ada lagi. Gitu kok. Beki bilik air dulu, lepas tu baru beki tu pula. Ni sikit-sikit anak kita gitu kok. Bukan belajar fardu ain ni maknanya kita nak belajar salah batal wuduk aja. Ni nak didik anak-anak. Kena belajar juga. Dan bekal bagi beberapa tempat yang dihadapan lagi. Anak-anak kita akan membesar menjadi orang dewasa macam kita. Kita ni kita telah ditipu macam-macam jenis penipuan lah. Maka kita tak sahaja sepatutnya kita nak anak-anak kita pula tertipu macam kita kena tipu. Kita kena tipu banyak mana dah. Nya tipu di main patah berapa puluh tahun. Tak? Wak gi atak patah. Apa pernah taksi? Gohek nu daripada nu. Gom masih tu. Tak nampak tuang taksi lindung atas. Mana gua nu taksi jalan, tak ada tuang, ada duduk dalam atas. Apa? Nak buat pondok patah. Tu zaman kira lah cerita. Tak? Nya tipu tu. Nya tipu di masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kerana masa lapang dihabiskan kepada mala faidatalah, perkara-perkara yang tidak ada guna kepada. Tapi 10 tahun nyetipu di main patah saja. Main godak. Cikgu dah nak main godak? Dah sekali lagi ke banyak kali? Acak kali. Lambat main pergi sama. Tu hak warak sekali tu. Orang lain malah tanya orang lain. Cikgu main dia warak kali ramai-ramai. Orang lain tak payah tanya Happy go lelaki tu. Faham? Lambat main pergi. Dah, tapi dak lepas kau. Dah. Tengok saja tu kata habis masa pula situ. Bertahun-tahun umur inang ngeroyak kulit pok dago butir tere bukan kata pok suh dak main lagi, tunggu dah. Berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun. Bukan depan duduk dalam basah tu. Nak tengok kulit cocok gua ni di batang pisang. Nak semangat kita. Itu tipu di masa. Tua di dalam lara gitu je. Seolah-olah kita ni mencari sesuatu di dalam mimpi tak jumpa. Habis gitu. Dah kita Allah 45 dah umur aku baru aku menjejakkan kaki ke surau dan masjid. Tapi alhamdulillah kerana nyawa masih dikandung badan. Kawan-kawan kita ni hak mati dalam lara, ramai mana adik-adik kita tak mati di dalam dunia, dalam gelap mata, gelap hati, gelap pendengaran daripada perkataan-perkataan yang benar. Allah Rabbi. Sebab itulah banyaknya manusia ni di dalam neraka Jahannam, na'udzubillah. Wa zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sumbat ramai sungguh daripada kalangan jin dan manusia bagi api neraka Jahannam itu. Beriak cok masuk dalam keadaan
124,000 orang turun Nabi. Bukan seorang Nabi turun atas muka bumi. Nah, 124,000 orang. Rasul 313, kata setengah kau. Dalam gitu tu wazaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ramanya dalam api neraka jahanam itu manusia dan jin. Tak neraka juga. Nampak tuan? Pasal mereka berpaling daripada mendengar pesanan-pesanan, amaran-amaran daripada Nabi dan Rasul masing-masing. Macam kita jugalah. Tak mau dengar orang ngajar, tak mau pergi kat kuliah, tak mau pergi ceramah, akhirnya hidup dalam kesesatan. Tak jumpa cari. Orang tengok kita pergi mari. Pesengan tak jumpa jalan dah ni. Orang pun nak pergi kabar. Nak tunjuk jalan. Dia tengok kan kau start tubik kau ni. Lepas tu kau nak U-turn pula, tubik kau dalam rok pula ni. Pesengan sesak dah ni. Orang kapun nak pergi kabar. Tak mau dengar. Mesti ketah itu orang larok. Mana orang sesat dah. Orang kapun nak kabar. Tak mau dengar, marah pula. Kabar apa kabar? Kita gitu. Orang nak kabar jalan tu kau ni. Bukan kau ni. Tak dapat saya tengok nyanyi sangat. Dah nyanyi apa jelek, pusat-pusat kan luar. Macam bapak panggil cuma dak kalah supi je. Kalau kalah supi, nampak? Memang same, memang sama kan. Nampak? Dak kalah supi. Apa pula Allah Rabbi. Lengak ni baju lengang sekarang. Dak puang umur 16, 17, 18, 20. Ni singlet ni. Tahu dah singlet lengang saku. Aluh tali. Kasar lidi orang dakar. Molek ada ni wak sakut atas bau. Dah dosa ke tidak? Jadi satu dosa tau. Satu maksud. Tapi dia tak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia takut dah buat gitu, dalil kita dulu. Kan dulu kita tak heran bab aurat. Pasal kita tak tahu kehala dulu. Dan ni ada tahu kehala dah, jadi takut sikit. Dia gitu kok. Kita gitu juga macam dia dulu. Nyaknya Kalau naik bas kau, kalau gantung pegang tangan tak apa-apa kan. Pakai singlet. Dah balik. Nak balik rumah muda. Ayah haji duduk bawah lenggok lah kata. 3 orang jatuh atas muka. Pening ayah haji. Nak turun jalan Jeddah, terik rumah muda. Pasal ni hak kopior punya. Tamu tengok tak baik. Allahu Rabbi. Duduk dalam keadaan kelalaian. Dan bekal bagi beberapa tempat yang hadapan lagi. Dan jika adalah ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri, sekalipun budak-budak ni bila dia besar, dia dewasa, dia kena belajar, tapi kita wajib dedahkan sebelum daripada mereka melangkah ke alam dewasa, daripada kecil lagi. Apa jua kalau daripada kecil molek, daripada lembut lagi. Macam orang awak kuih lah, awak kepuk tuih. Kepuk sampai tapu ambil muka. Nak awak kuih. Bila cair, masa cair itulah orang cuah dalam acuang. Cuah dalam acuang buah hulu jadi buah hulu. Pasal lembut lagi. Cuah dalam acuang bunga deriang jadi bunga deriang. Cuah dalam acuang apa benda biskut jadi biskut. Dia lembut, tinggi ikut. Dan ikutan ni semasa kecil dia tahan lama. Tak macam tua. Batulah kata al-ilmu fis sighar kan naqshi fil hajar. Belajar sejak daripada kecil seperti pahatan di atas batu. Kita pahat di batu tahan lama. Mana budak-budak kecil awal-awal lagi beri pendedahan ilmu agama, maka comel budak tu. Molek, ingatannya kuat, mudah menghafal, cepat pandai. Orang tua lambat pandai. Lambat anda dah ingat mana saya tengok orang umur 75 ngaji tajwid. Orang umur 75 dia ngaji tajwid.
Masa buat ismang tu berjelbok air liu. Nak buat mulut mucung. Nampak? Tak mahu tu biar liu. Faham? Payah nak buat lah. Nak buat maknanya qalqadah. Siapa demang ayah haji. Tu baru qalqadah sugra. Kalau kubra tidur situ terus. Nah, payah. Dah mulut tua, gigi tua, langit-langit tua, sanaya tua, kerangkong tua, lidah pun jadi tua. Jadi payah. Sebab itulah sekolah rendah tak terima orang tua. Nak? Yang terima orang tua sekolah Piramli. Nampak? Alif ya ming apa? Nak burung. Burung punya bang. Tak percaya lagi tak okey kita. Daftar sekolah SS1. Jejak 1 minta. Dia kata dah mana anak? Ni rebah lepok cikgu. Mana? Sepotong je gigi tinggal. Nak masuk jauh 1. Siap ngebik-bik Ultraman bawa. Mana? Tak terima. Pasal apa? Buang masa. Nak ngira rohok. Tak? Tu kata daripada kecil. Daripada baru-baru lagi. Nah. Maka bersabit dengan buku budak-budak ini, banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran agama. Buku ni lah ramai cecek. Buku mana? Buku ni lah, buku didik anak-anak kepada ilmu agama. Ramai ibu bapa yang lereh, yang tak ingat, tak sedar, tak ambil peduli pun. Tak. Ni payah kita nak tarik orang ni balik kepada Islam, payah. Lebih payah kalau orang itu duduk dalam kemewahan. Payah dia. Kalau dia mewah, kita ni kurang mewah pada dia, payah nak ikut. Nampak? Lepas tu kalau dang siapa korporat, jutawan apa semua, tak boleh kawan dah, pokok surat. Buat bodoh kira. Tak agak cetong. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, apabila dikatakan kepada mereka-mereka ini, hendaklah kamu beriman dengan orang-orang yang telah beriman. Maknanya, hei puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, puak-puak Ubay anak Khalaf, puak-puak Abdullah ibnu Ubay dan sekutu-sekutunya, masuklah kamu jamaah para sahabat Nabi Nuh. Masuk puak sahabat lah, beriman macam puak sahabat lah, duk main masjid, main surah. Nah, dia pun tengok puak-puak sahabat dah agak cetong. Dia naik unta merah. Unta merah puak-puak ni naik. Takkan nak ikut puak sahabat yang naik keldar kad. Nampak? Sebeng pun tak ada. Dia naik unta merah. Hanu naik keldar sebab dia bakit. Payah nak ikut. Sahabat kaki ayam ada, kain bertapur-tapur harum sekali, baju. Nak ikut. Puak-puak musyrikin Mekah tak ikut. Dia pakaian lagu mana? Siap ngerata dengan gelang. Nak. Dengan bertata kat emas pakaian. Tak mau ikut sebab tu. Dia nampak kot dunia. Sebab dia mewah. Bila orang mewah, golek lah, payah nak ikut. Seruang dari untuk bersama-sama dengan orang yang susah. Nak. Dia kata, adakah kamu mau kami ikut orang-orang yang bodoh itu? Orang tak ada pelajaran. Tak ada cetak duk surah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, kata Allah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bodoh, bukan para sahabat, tapi mereka tak tahu. Tak. Orang yang tidak mau bersama dengan para jemaah, mereka itulah orang-orang yang sufaha. Bukan kata jahil. Sufaha ni, sufaha ni bodoh. Jahil lain. Jahil pula bodoh, tak cerdik. Ni bodoh terus orang kata. Kalau juhalak juga orang jahil ni sufaha, orang yang bengong, orang yang bodoh dungu. Nah, tidak ikut kita. Ayo, tengok adik-beradik kita. Kalau hak mana kaya sekali, perkataan dia laku. Walaupun tak betul.
Kalau hak alim, hak ngaji 20 tahun tapi basak terek, tak laku dalam keluarga. Nah, di kaboda dah sewak lagi ni, dak walek comel gini. 20 tahun ngaji, anak beranak dak wakar. Tidak apalah, tunggu ayah long, tanya ayah long. Ayah long nak sapa dah pada Kuala Lumpur. Tolak dah tadi dengan BMW dia. Tanya ayah long buat putusan. Ayah long basuh berak dok cuci. Faham? Tapi dah harta banyak. Itulah lumrah hidup dunia. Tengok kita apa nak era. Dah cetong. Rasa cakap sedap. Nah, kalau harta tak ada. Dan harta banyak menjadi tumpuan. Nah. Kalau dua pupu orang kata sepupu. Kalau kaya. Kalau sepupu dia kata anak dara. Kalau senang. Cihak gila, tengok gila. Nampak? Cawak kata pergi mari-mari duk eret ring. Tak? Anak dara dia kata ada bau-bau bacang je. Dah jauh. Kena kok jauh kata. Itulah hidup dunia. Tak? Maka jangan kita terpesona dengan kemewahan orang-orang yang meninggalkan beramal dengan amalan-amalan Islam. Kita tengok orang tak beramal, orang tak mari surau, orang tak dengar, tak pergi kuliah, orang tak belajar agama, orang tak cara bab agama ni senang lenang dengan makan pakar, dengan kenderaan yang hebat-hebat. Rumah mereka itu pula tersergam indah. Biar ke dia lah. Allah Ta'ala pesan akan zarhum yakulu wa yatamatta'un. Nah, tinggalkan mereka itu dalam keadaan makan dan minum. Wa yulhihimul amal. Mereka itu dilarakan oleh cita-cita saja. Fasawfa ya'lamun. Pasti mereka akan dapat tahu suatu hari nanti. Kan kata tidak. Mudah saudara heranlah orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli lara, ahli maksiat. Makan mewah, minum mewah. Nak rumah mereka ratusan juta ringgit, tapi mereka tidak ikut jalan Allah. Biarkan mereka yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Nak telah melarakan mereka itu, mencuaikan mereka itu oleh macam-macam angan-angan. Nak macam-macam cita-cita yang telah menyebabkan mereka itu jadi lara. Banyak angan-angan mereka itu. Fasawfa ya'lamun. Maka sesungguhnya mesti suatu hari nanti mereka akan mengetahui. Tak? Bila mana dia ketahui? Bila dia masuk di dalam kubur. An-nasu fid dunya niyamun. Manusia itu di dalam dunia tidur boleh jatuh belaka. Tak? Fa iza mata intabaha. Maka apabila telah mati, Nabi kata baru terkejut daripada tidur. Bila dengar marabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma wajibuka wa ma faraiduka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka, sudah hijrah lah. Tak? Fanadima. Maka disitulah mereka baru menyesal. Tak? Tengok kaya-kaya, datuk-datuk apa semua, orang kaya, orang banyak pitih, hak boleh buat pitih petambung-tambung zaman dulu cerita. Tak? Tengok kubur dia ni benda ada. Cikgu, benda ada atas kubur dia. Kemucu dengan karung. Betul tak? Karung ni. Nah, karung tu bukan anak dia. Jadi biarlah temang juga dah anak dah mari, karung pun karung lah. Juta. Cerita ni jangan main. Gudang darat kapal laut. Pergi tengok. Karung 2 ekor. Biru mata karung. Kalau hijau boleh tahan. Nak? Tak ada benda. Ada 30 orang sehari mari kubur dia, cikgu? Ada. Kita tanya cikgu rumah pasal dia ahli kubur. Tak? Dia tiap-tiap hari mesti ada kubur depan kedai tayar Syekh Ibrahim. Tiap-tiap hari. Tak? Tiap-tiap hari mesti ada situ. Pukul 8 apa pukul 10. Tak? Kalau tak ada, jarang-jarang tak ada, tak tahulah. Pergi kat snooker ke apa, tak tahulah tu. Faham? Nah, dia tahu kan? Dia kenal. Saya pergi juga tapi tak kenal mana kubur orang kaya, kubur orang miskin. Tak kenal. Cikgu dia boleh bilang, ni kubur ni orang kaya ni, orang kaya ni, orang kaya ni.
Seorang dah duduk tak kubur dia. Tak. Sedangkan Nabi SAW berpesan, apabila datanglah orang yang kita kenali duduk memberi salam pada kubur kita, Allah Ta'ala benarkan kita menjawab salam, dan hati kita menjadi tenang seketika dapat bertemankan orang yang ziarah. Tadi duduk tak ada, sunyi sepi, orang mari duduk sekejap ziarah kita, berasa gerak hati. Tak, seolah kata mayat kata jangan baliklah lagi, balik akarang sikit. Tak, sampai gitu semua seronoknya mayat. Apatah lagi kalau sapa pula dengan doa, dengan Fatihah, dengan istighfar, dengan sedekah. Allah ada lah. Nah, kita yang merancang akan kehidupan kita sebenarnya. Nah, kalau kita rancang anak kita dak pergi kubur kita, gitulah. Batu kena buat pelang, asuh anak-anak. Tak, kalau kita ayah mati jangan lupa kubur kurang-kurang seminggu sekali. Latih dulu masih hidup buat pergi, supaya menjadi rutin mereka, kebiasaan. Mudah-mudahan kita mati mari seminggu sekali. Tak mari nak hari pun. Tak, ajar dia macam mana mendoakan kalau kita mati dah, supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kita di alam barzah. Baru untung. Tu baru anak yang sejuk perut mak mengandung. Nah, bukan yang kelulusan tinggi. Benda pusat jelek gitu. Tu tengok logar tu. Macam anak orang pangang. Waktu kita sebenarnya tertipu dengan masa. Masa sebenarnya. Sebab tu dalam hadis-hadis yang masyhur selalu kita baca, di antaranya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang tenggelam manusia pada keduanya kebanyakan daripada kita. Dua nikmat tenggelam ni mana hanyut dengan dua nikmat ini. Tulul amal wal faraghu, iaitu panjang cita-cita dan masa lapang yang begitu banyak. Habis gitu. Nah, masa tu masa mahal. Masa mahal. Tengok kita muka kita tengok cermin dah ni. Nak tengok mahalnya masa, tengok muka kita. Balik sekarang tengok cermin. Lepas tu kita waktu big gambar kita zaman cek itu. Ni tengok. Faham? Macam tu kubur muka. Tua dah. Dalam gitu tua dah. Tak sedar. Nah. Yang kita tak sedar tu pasal kita tengok tiap-tiap hari cermin. Acu kita tengok 40 tahun sekali, baru kita sedar kita telah tua. Kerajaan tak benar, segala rakyat ada cermin di rumah dia. Cermin hanya ada tempat pemerintah saja. Dan rakyat hanya dibenar melihat 40 tahun sekali. Allah warna 40 tahun kali kau tengok cermin. Tak. Lepas lepok. Bukan aku. Aku muda. Tapi dah tengok tiap-tiap hari. Nah, tak berasa tua lah. Pasal perubahannya sedikit. Nah, 40 tahun tengok sekali, baru kita nampak tua dah aku. Nah, dalam tua main Vespa. Allah Rabbi tua. Main Vespa. Yang tak ada sorak nak bilang ubang putih. Apa dia bulu kening putih. Bulu kening hitam. Putih semua dah bulu kening. Kelak Vespa. Cucu pergi surat dengar. Tok Ki kelak Vespa. Ahli sama hidup. Mana nak mati atas Vespa. Berat anda. Habis masa gitu je. Hak di rumah mak ayah, mak pula di rumah padang cerita keli. Padang Hindustan. Tak. Kalau Hindustannya ni rohong mulut-mulut mak. Pyari kana mumene sona badawi. Senyak terus. Maknanya masuk menjiwai, faham? Dah minat. Kita tak apa buat modal. Faham? Guru tak apa lah semso. Faham? Dia memang kena hafal lagu. Tak? Dah sungguh habis kita tua. Dah habis dah tua. Tengok tok kita lah. Danyok dalam Jepang. Tak? Daripada ego misal cekok sanggang. Mana? Siapa ke Syahrukh Khan janji sekarang. Tengok lagi. Khabar cucu nak tengok Ninja Turtle. Buka cu nyetang kali tu tengok tu tengok kali. Nampak? Nawak guana ke dia. Allahu Rabbi.
Sebab itulah kata pepatah Arab, al-waqtu saifun. Masa itu seperti pedang. Illam qata'ahu illam taqta'hu qata'aka. Allahu Rabbi. Masa itu seperti pedang. Kalau mu tak potong dia, dia potong pelamu. Kena badidang masa. Dia kalau kita tak kita tak pitah dia, memang dia pitah kita. Tu sungguh. Dia tegah. Kalau kita buat dak bahan dia waktu ni. Dodo tua. Dodo 50. Dodo 60. Tak apalah umur, tapi tidak ada bekal. Umur memang menekat, Nah, memang tua dia kita. Nah. Tiap-tiap yang ada pada alam ni dia berubah daripada muda pada tua. Meninggal dunia, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semua pada alam ini akan binasa. Yang tak binasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang memberi sifat jalal, sifat kemuliaan. Tak. Tetapi tualah dalam keadaan sedar diri. Nah, ada bekal untuk perjalanan yang masih panjang di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan satu. Isteri yang tidak mempunyai datuk, ayah dan anak lelaki meninggal dunia, hanya ada suami dan beberapa orang anak perempuan. Bagaimana cara pembagian harta? Pusaka isteri, suami dan beberapa orang anak perempuan sahaja. Suami dapat berapa? Tok Imam. Dia kata isteri tidak mempunyai datuk, ayah dan anak laki-laki tak ada, hanya anak perempuan dan suami. Paling banyak berapa paling banyak? Suami 1/2. 1/2 tu pepak. 1/4 baki ambil dia anak. Mana? Soalan bagi makmum yang masbuk, manakah yang lebih afdal baginya, sama ada menghabiskan bacaan Fatihahnya yang hampir habis dibaca ataupun terus rokok bersama imam bila imam rokok? Tak. Makmum masbuk, ihdinas siratal mustaqim. Tak. Lepas tu imam pun rokok kan? Kena rokok selalu, tinggal bacaan. Mesti tinggal bacaan. Melainkan kita kalau nak habiskan bacaan pada ayat yang belum habis, boleh jika kita zon kita dapat rokok bersama imam. Umpamanya kita baca ghairil maghdubi alaihim, imam rokok. Kalau kita kata waladhdallin pun sempat rokok. Tak, maka rokoklah. Tetapi kalau kita sambung, kalau kata waladhdallin ditambah dha tu panjang, memang takut tak dang rokok, maka tinggalkanlah. Boleh tinggal. Tak ada soalan. Minggu depan tak ada lah, minggu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi